Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Pendidikan Khas tahun 4. Tajuk yang kita akan sambung dan belajar pada hari ini ialah hikmah bersuci daripada hadas besar. Standard kandungan pada hari ini ialah 4.2 bersuci daripada hadas besar. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 4.2.4 mengamalkan hikmah bersuci daripada hadas besar dalam kehidupan seharian. Baiklah, seterusnya kita akan ulang kaji semula pelajaran yang kita telah belajar pada minggu-minggu yang lepas. Untuk ulang kaji yang pertama iaitu niat bersuci daripada hadas besar. Macam mana niat dia? Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, lagi sekali niat bersuci daripada hadas besar. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, Ustaz harap kamu ingat niat ni dan kamu tahu apa itu hadas besar. Hadas besar sebagai contohnya kalau lelaki keluar air mani. Apabila keluar air mani, dia mesti mandi hadas, iaitu mandi hadas besar. Kalau perempuan, dia keluar darah haid, darah yang keluar setiap bulan kepada perempuan yang dah dewasa. Paling awal, perempuan yang dah datang haid adalah berumur 9 tahun. Tetapi kebiasaannya kita di Malaysia ni berumur 11 ke 12 tahun barulah keluar darah haid. Kebiasaannya seawal-awalnya darah haid akan keluar ketika berumur 9 tahun bagi kanak-kanak perempuan. Dah kena tahulah macam mana cara nak mandi hadas besar. Okey, ni niat hadas besar. Okey, seterusnya kita ulang kaji tentang akibat tidak bersuci daripada hadas besar. Apa akan jadi sekiranya kita tidak bersuci, kita tidak mandi, kita tidak sucikan diri kita daripada hadas besar? Yang pertama, terhalang daripada beriktikaf di dalam masjid. Apa itu iktikaf? Duduk dalam waktu-waktu tertentu di dalam masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Bila dah beriktikaf di dalam masjid, tak bolehlah kita suka-suka keluar sekiranya kita telah berniat iktikaf di dalam masjid, melainkan sekiranya ada kegusaran ataupun masalah tertentu. Itu iktikaf. Duduk dekat dalam masjid, mendekatkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ibadah tertentu tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita dalam keadaan yang tidak suci, yang dalam keadaan yang berhadas besar. Ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Apa dia ibadah tertentu? Solat, puasa, haji, membaca dan menyentuh Al-Quran, mushaf Al-Quran. Itu dia ibadah tertentu. Maknanya kalau kita dalam keadaan berhadas besar, kita mendapat dosa sekiranya kita melakukan juga ibadah tertentu seperti yang Ustaz telah sebutkan tadi. Tak boleh, kita kena sucikan diri kita dulu, barulah boleh kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, bila ibadah tidak diterima, cara tak langsung kita akan mendapat dosa. Bila kita mendapat dosa, sekiranya kita dalam keadaan
yang kotor, iaitu keluar air mani ataupun keluar darah haid, kita tidak bersuci daripada hadas besar. Kita tidak bersucikan diri, kita tidak sucikan diri kita daripada kekotoran tersebut. Mesti sucikan dulu, mandi, barulah buat ibadah. Kalau tidak, kita sia-sia mendapat dosa. Yang keempat, badan menjadi lesu dan lemah. Badan kita akan jadi lesu dan lemah. Dan yang kelima, jiwa akan menjadi resah dan gelisah. Kita akan rasa tak tenang seharian sekiranya kita tidak bersuci daripada hadas besar. Sekiranya kita tidak mandi wajib lah, senang cerita. Panggilan dia adalah mandi wajib. Itu cara kita bersuci, kita mandi. Seperti mana yang kita telah belajar yang lepas, cara-cara mandi wajib. Okey, hari ini kita akan masuk iaitu hikmah bersuci daripada hadas besar. Apakah kebaikan yang kita dapat sekiranya kita bersuci daripada hadas besar? Yang pertama, kita akan dapat memulihkan tenaga dan memberikan kesegaran. Badan kita akan menjadi segar dan tenaga kita akan menjadi kuat dan pulih daripada kelesuan ataupun kelemahan. Kita akan berasa segar. Yang kedua, menyihatkan jasmani dan rohani. Luaran badan kita sihat, dalaman badan kita pun akan menjadi sihat. Ketiga, menjadikan diri disenangi rakan. Kawan-kawan kita, rakan-rakan kita pun senang nak dekat dengan kita sebab kita menjaga diri daripada kekotoran, daripada hadas besar. Itu maksudnya. Rakan-rakan kita pun akan senang nak rapat dengan kita, senang nak kawan dengan kita sebab kita ni adalah orang yang menjaga kebersihan. Yang keempat, mengembalikan kecerdasan minda. Bila kita bersuci daripada hadas besar, kita akan menjadi segar. Otak kita pun akan menjadi cerdas. Kita akan menjadi cerdas. Kita akan lebih bersemangat dalam kehidupan kita. Yang kelima, membersihkan diri daripada segala kekotoran zahir dan batin. Bila kita bersuci daripada hadas besar, maknanya kita membersihkan diri kita daripada segala kekotoran. Sama ada yang nampak ataupun tidak nampak. Sama ada luaran ataupun dalaman. Itu maksudnya. Bersihkanlah diri. Jadilah seorang manusia yang pembersih dan menjaga kebersihan. Yang keenam, membolehkan amal ibadah dilakukan pada bila-bila masa. Sekiranya kita bersuci daripada hadas besar, ini akan membolehkan kita melakukan amal ibadah pada bila-bila masa yang kita nak. Supaya ibadah kita diterima Allah dan kita pun tidak mendapat dosa. Sebab tu kita kena bersuci daripada hadas besar. Macam mana nak bersuci daripada hadas besar? Mandi wajib. Kebiasaannya kita gunakan perkataan mandi wajib. Kita mandi hadas. Itu cara kita nak bersuci daripada hadas besar. Bila kita sudah bersih, kita sudah suci, mudah untuk kita melakukan amal ibadah yang telah difardukan kepada kita. Okey, dan yang terakhir, yang ketujuh, mendapat kasih sayang Allah. Secara tak langsung kita akan mendapat kasih sayang Allah. Allah sayang kepada orang yang menjaga kebersihan. Allah sayang kepada orang yang sentiasa suci. Dirinya akan sentiasa suci. Allah sangat sayang dengan hamba-Nya yang menjaga kebersihan dan suci daripada hadas besar. Kerana apa? Kerana kita akan mudah untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan seharian kita. Bila-bila masa kita nak buat, kita akan mudah sekiranya kita menjadi seorang yang bersih dan seorang yang suci.
kita akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, faham ya semua ya? Itu adalah hikmah ataupun kebaikan kita bersuci daripada hadas besar. Okey. Sekian sajalah pelajaran kita untuk hari ini. Ustaz harap kamu semua faham dan kuasai kerana tajuk hadas besar ini adalah tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai makhluk Allah dan juga sebagai seorang yang beragama Islam. Hadas besar ni adalah satu tajuk yang penting dan satu tajuk yang perlu kita kuasai sampai bila-bila. Kerana apa? Semua kita akan alami. Bagi lelaki keluarnya air mani, bagi perempuan akan keluarnya darah haid. Okey. Kita mesti kuasai. Okey, sekian saja pelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.